pada Allah, orang macam ni syaitan dia tak boleh ganggu. Hatta sampai satu ketika, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih tentang Sayyidina Umar, syaitan kalau tahu Sayyidina Umar lalu satu lorong, maka syaitan akan mengambil lorong yang lain. Kenapa? Kerana keimanan dan tawakal yang ada pada Sayyidina Umar tu sangat tinggi. Jadi Allah dah sebut dah, untuk nak menjauhi, nak menyebabkan syaitan jadi jauh pada kita, iman kena jaga, tawakal pada Allah kena tinggi. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis yang lain, hadis pada Abu Hurairah, hadis sahih, hadis Muslim, kata Nabi, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimih." Nabi kata, kalau salah seorang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia kalau istinsyak dia sedut. Ni istinfar, dia luahkan balik daripada hidung dia tu. Nabi kata buat 3 kali. Jarang kita buat ni. Jarang kita buat. Hatta kalau ambil wuduk pun, kita tengok orang Melayu, dia, orang kita ni tak bersungguh dalam nak melakukan istinsyak. Dan begitu juga istinfar ni. Jadi Nabi sebut bila bangun pada tidur, Nabi suruh istinfar, sedut dalam hidung kemudian keluarkan. Nabi suruh buat 3 kali. Sebab apa? Nabi kata syaitan itu bermalam di bahagian dalam hidungnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi buat istinfar ni maksudnya syaitan tu akan dikeluarkan. Benda ni nampak mudah tapi jarang buat. So bila kita dengar hadis ni, mudah-mudahan kita dapat buat. Baik, hadis Anas bin Malik, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia kata Nabi ketika masuk dalam tandas, Nabi ucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada syaitan lelaki maupun syaitan perempuan. Dengan syaitan jantan, syaitan betina. Baik, Syekh Abdullah Al-Fauzan dia terangkan dalam di syarah Bulughul Maram, dia kata khubuthi ni bentuk jamak daripada khabith. Yang dimaksudkan adalah syaitan laki-laki. Khaba'ith ni bentuk jamak daripada khabithah, yang dimaksudkan syaitan betina. Namun ada sebahagian ulama yang dia baca dengan khubthi. Khubthi artinya keburukan. Dan begitu juga dia baca dengan khaba'ith bererti memiliki keburukan tersebut. Namun Al-Khattabi dia kata apa? Dia kata bahawa lebih tepat dibaca khubuthi. Namun jika dilihat kepada kedua-dua perbicaraan ini, maka kita boleh menyatakan kedua-duanya sama ada khubuthi ataupun khubthi boleh digunakan. Jadi apa yang nak dimaksudkan ialah sebelum masuk tandas berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan daripada syaitan yang jantannya dan betinanya yang ada dalam tandas tersebut. Syaitan dia ada dalam tandas lah, sebab tu Nabi suruh minta lindungan. Kalau isap okok dan tandas macam mana? Macam mana? Selalu pergi R&R. R&R ni kawasan awam, dia tak boleh nak isap okok kat luar tu. Dia isap okok dalam tandas. Tuan-tuan, isap okok ni dia yang membatalkan puasa, sebab ulama dia qiyas dengan minum arak ni.
minum arak dengan minum. Sebab tu Arab dia sebut syaribad dukhan, kan? Dia sebut, kalau syariba ni maksudnya macam bahasa kita ni minum minum asap. Jadi dia kiaskan antara isap rokok ni dengan minum, sebab tu membatalkan puasa. Jadi kalaulah perbuatan hisap rokok itu dikiaskan dengan minum, seolah-olah kalau macam hisap rokok dalam tandas tu macam minum air dalam tandas. Kalau anak kita bawa Milo ke, kopi ke, kan, bawa cawan minum dalam tandas, marah kita. Tapi yang bapak bubuh dalam tandas rokok tu tak apa pula. Sedangkan bentuk ni para ulama dia kiaskan yang hisap rokok tadi ni dengan minum yang menyebabkan boleh membatalkan puasa. Jadi apapun dalam tandas ni maksudnya ada syaitan, dan Nabi minta suruh berlindung daripada syaitan yang ada dalam tandas tersebut. Baik. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil adhan adbara syaitanu lahu durat hatta la yasma' al-adhana fa idza qudiya al-adhanu aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya at-tathwibu aqbala yakhturu baina al-mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu in yadri kam salla fa idza lam yadri ahadukum kam salla falyasjud sajdataini wa huwa jalis." Kata Nabi, apabila azan dikumandangkan, syaitan dia akan berpaling dan dia akan lari sehingga terkentut-kentut. Hadis sahih ni. Maksudnya syaitan bila dia dengar azan, dia akan berpaling, dia lari tu dalam keadaan sampai terkentut-kentut, lari tu dalam keadaan takut sungguh. Maknanya syaitan dia takut bila dengar azan. Syaitan dalam keadaan lari terkentut-kentut ni, tengok-tengok ada orang pula order teh tarik satu, mi goreng mamak satu, macam syaitan kata, gua respect lu lah bro, gua takut lu boleh relax. Bayangkan hadis ni Nabi sebut syaitan bila dengar azan dia akan berpaling, dia akan lari dalam keadaan dia takut sehingga terkentut-kentut. Apabila azan selesai dikumandangkan, dia patah balik. Habis azan dia patah balik. Kemudian apabila iqamah, syaitan pun akan berpaling lagi, lari lagi. Kemudian apabila iqamah selesai dikumandangkan, syaitan pun akan kembali, dia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak tersebut, dia tidak mengingatinya, hingga laki-laki tersebut sentiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia salat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sebut azan, iqamah, syaitan lari. So habis azan, syaitan patah balik. Iqamah, syaitan lari. Kemudian habis iqamah, syaitan patah balik dan ganggu orang salat. Ganggu ni, tuan-tuan, bukan ganggu kita aja, hatta Nabi pernah diganggu dalam salat. Hadis riwayat Aisyah sebut tentang Nabi juga diganggu dalam salat. Kita telah lagi ya. Maka syaitan dia patah balik, dia suruh ingat tu, dia suruh ingat ni, dia suruh ingat tu. Tu yang orang selalu cerita tu, kalau kunci tak jumpa kan, salat insya-Allah boleh ingat dalam salat. Lah kat sini rupanya kan, baru teringat. Sebab syaitan yang duk suruh ingat. Baik. Jadi khusyuk ni dia bukanlah maknanya dia sampai dia di alam fana macam bahasa setengah orang lah. Kan? Khusyuk ni adalah menumpukan perhatian kepada salat dia dan dia ingat bahawa dia sedang
salat dan menyembah Allah. Namun apabila gangguan itu ada, hendaklah dia melawannya. Kan? Dan kita sentiasa akan diganggu. Nak ingat je, maknanya dalam hadis ni syaitan dia akan suruh ingat ni ingat tu. Kita kena lawan, maksudnya jangan ingat hal lain-lain, melainkan kita ingat dalam solat kita. Dalam solat kita. Dan sebaiknya hendaklah kita memahami bacaan-bacaan dalam solat. Kalau kita tak faham bacaan dalam solat, nak khusyuk macam mana? So bila kita tak faham, maka syaitan dia akan mudah untuk mengganggu kita, sebab otak kita tidak di-generate, tidak dikerjakan untuk kita berinteraksi dengan Allah. Ya. Kalau kita mengaji fiqh kan, as-salatu hiya du'a. Salat tu adalah doa, permintaan. Ya. Dalam salat tu ada macam-macam. Dalam Fatihah saja ada beberapa doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada doa. Kita duduk antara dua sujud, ada doa. Kemudian ada pujian kepada Allah. So ada doa, ada pujian. Jadi kalau doa dan pujian ini kita tak fokus, kita tak faham, dia takkan jadi doa dan takkan jadi pujian. Takkan jadi doa dan takkan jadi pujian. Rabbighfirli warhamni wajburni, kan? Apa maksud dia tu? Selama ni kita dah salat lama dah. Adakah kita faham bacaan-bacaan dalam salat kita tu? Ke kita pun main ikut je sebab mengaji kat sekolah rendah dulu macam tu? Malangnya ramai masyarakat ataupun umat Islam dia tak upgrade ilmu dia. Dia selesa dengan ilmu dulu. Ilmu yang ustaz ajak tu, sekolah rendah, ikut Rabbighfirli warhamni. Dia selesa dengan ilmu tu. Naik sekolah menengah tak upgrade. Makna apa? Pergi universiti tak upgrade. Kerja tak upgrade. Pencen tak upgrade. Sampai mati tak upgrade ilmu dia tu. Tapi dalam hal dunia sentiasa upgrade. Dulu awal-awal kerja Honda 70 dulu, kan? Lama sikit beli kereta Datsun apa yang bahulu tu. Lama sikit upgrade sampai pencen dah kereta elok lah. Awal-awal kerja rumah sewa je. Duk lama sikit kerja beli rumah 2 bilik. Lama sikit tambah 3 bilik. Pencen 6 bilik. Bab dunia upgrade. Tapi dalam hal ilmu agama ni kita tak upgrade. Ramai macam tu. Sebab tu kita selesa dengan ilmu dulu. Yang ustaz ajak sekolah rendah Rabbighfirli warhamni, lepas tu kita tak upgrade dah. Apa makna dia? Sebab tu bila kita tak upgrade, akhirnya kita masuk dalam salat dalam keadaan kita tak faham pun apa bacaan dalam salat kita tu. Nak khusyuk macam mana? Sedangkan bila kita sebut Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, rahmati aku, kesian ke aku. So kalau kita faham, maknanya kita boleh fokus. Setiap sebutan kita tu kita tahu kita sedang minta ampun ke Allah, kita minta Allah kesian kat kita. Jadi ruang untuk syaitan dia nak ganggu tu kurang dah. Berbanding kalau kita duk baca aja Rabbighfirli warhamni tanpa kita sebenarnya kita fokus, kita sedang doa ataupun kita sedang memuji Allah. Kalau tak ada benda tu dalam pemikiran kita, yang tu yang syaitan suruh ingat tu. Kita duk Rabbighfirli, Fatihah apa semua tu, yang tu bacaan tu kita dah ingat 30 tahun dah. Gerak pukul 3 pagi suruh baca Fatihah mesti ingat. Maksudnya otak di luar sedang pun boleh ingat Fatihah tu. Jadi kalau kita tak memahami kandungan bacaan tersebut,
Otak di luar sedang kita baca Fatihah, dalam masa yang sama syaitan dia akan ganggu. Dia suruh ingat ni, suruh ingat tu, sebab kita mampu baca dalam keadaan dia dengan otak di luar sedang kita ni boleh baca. Baik. Jadi syaitan dia akan sentiasa ganggu, dia suruh ingat ni sampai keadaan dia tak ingat rakaat berapa rakaat dah. Selalu jadi 3 ke 4. Dan Nabi sebut kalau terjadi macam tu hendaklah dia sujud 2 kali. Dia sujud 2 kali. Baik. Ini disebut sebagai sujud sahwi kan. Ibnul Jauzi dia kata suara azan ni membuat syaitan dia takut sehingga dia menjauhkan diri. Dia kata kerana dalam berkumandangnya azan sukarnya terjangkit perasaan riak dan lalai. Maksudnya waktu azan tu orang sukar untuk nak riak. Sebab apa? Waktu tu syaitan lari, kata Ibnul Jauzi. Baik. Dia kata hal ini berbeza dengan salat. Hati mudah diserang syaitan dan ia selalu membuka pintu was-was. Dia beza. Waktu azan, waktu iqamah, dia kata kita sukar nak lalai dan sukar untuk nak riak. Berbanding ketika salat, syaitan akan sentiasa mengganggu. Baik. Dan syaitan dia akan buka pintu was-was. Buka pintu was-was. Kemudian hadis pada Jabir, dia kata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana idza sami'an nida'a bis salati dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha. Dia kata jika Nabi SAW bersabda, jika syaitan mendengar azan salat, syaitan ni dia akan lari dan menjauhkan diri dia hingga ke tempat ar-rauha. Hadis sahih Muslim. Dalam syarah hadis ni yang terdapat keterangan bahawa Rauha ni dia dengan Madinah jarak dia adalah lebih kurang 57.9 ataupun 58 km. So maksudnya syaitan bila dia dengar azan dia lari tu sampai ke Rauha, jarak lebih kurang 57-58 km lari, punya takut dengan azan. Punya takut dengan azan. Baik. Kemudian Allah juga berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah wahai Tuhan aku berlindung kepada engkau dari bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada engkau wahai Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi dalam ayat ni Allah beri panduan kepada kita, jika kita nak berlindung daripada gangguan syaitan, so baca doa ni. Surah Al-Mu'minun ayat 97 ayat 98. Balik nanti boleh buka, dan ini antara doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak berlindung daripada gangguan bisikan syaitan. Dalam daripada Al-Walid bin Al-Walid, dia kata, ya Rasulullah, inni ajidu wahsyah. Wahai Rasulullah, aku ni sedang, pada aku ni ada sedih, ada murung. Kata Nabi, qal idza akhadta madja'aka faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay syayatini wa ay yahdurun. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ بِالْحَرِيِّ أَلَّا يَقْرَبَكَ. Kemudian Nabi kata, kalau kamu hendak tidur, ucapkanlah yang doa tadi ni, aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari murkanya, dari seksanya, dari kejahatan makhluknya, dan dari godaan syaitan ketika hadir. Nabi kata, siapa yang membaca yang doa tadi ni, syaitan pasti tidak akan menimpakan mudarat kepadamu, syaitan pun tidak akan mendekatimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik.
Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awwadhu minasyaitani min hamzihi wa nafihi wa nafkhihi. Daripada Nabi, dia kata biasa meminta perlindungan kepada Allah daripada, Nabi ajak doa ni, dan Nabi selalu berdoa minta daripada hamzihi, maksudnya macam syaitan ni dia gangguan tu boleh menyebabkan seseorang jadi macam gila, dia kacau akal. Kemudian daripada nyanyiannya yang tercela ataupun dalam bentuk syair, dan sifat sombongnya syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dia hamz ni dia boleh kata sejenis gila. Gangguan syaitan tu boleh menyebabkan seorang tu dia jadi gila. Kemudian nafkh yang Nabi minta perlindungan ni, nafkhihi ni artinya sombong. Sebab syaitan ni dia akan sentiasa bisik pada manusia tu sehingga dia rasa dia lebih hebat pada orang lain. Lalu dia rasa sombong. Syaitan akan bisik. Sombong ni dalam pelbagai bentuk lah. Bila saya duduk dalam majlis ilmu ni, oleh kerana yang mendengar pun orang-orang yang mari masjid, mungkin syaitan dia akan ganggu masa kita mari masjid tadi ni. Kita tengok orang tak mari masjid puan ni, kita dah mula rasa kita lebih hebat pada orang lain. Sebab tu syaitan ni dia berbeza-beza gangguan dia. Orang tak mari masjid lain cara dia, orang mari masjid lain cara dia. Orang biasa lain pula, ustaz lain pula gangguan dia, ulama lain pula. Kan? Jadi tak sama. Tak sama. Orang yang bawah ni mungkin dia hantar perebet dia. Jadi kalau orang yang lebih tinggi ilmu, dia hantar kapten lah kot. Kapten lah kot. Maknanya gangguan tu akan sentiasa berlaku. Cuma syaitan ni dia sangat berstrategi. Nanti kita akan bincang dalam hal yang lain dah tentang bagaimana strateginya syaitan. Baik. Begitu juga yakni syair. Syair ni termasuk lagu-lagu lah. Termasuk lagu-lagu sama ada menyanjung, mencela, mengagungkan, merendahkan yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Itu disebut oleh Syekh Abdullah Fauzan. Kemudian begitu juga kalau nak menjauhkan syaitan, Allah sebut fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Allah sebut fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Allah kata apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. So sebelum kita baca Quran tu minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Minta perlindungan. Sebab kadang-kadang hatta kita baca Quran pun kita akan diganggu. Walaupun sedang baca Quran. Sebab tu nak minta perlindungan sebelum baca Quran tu minta perlindungan daripada Allah tu. Sebab tu Ibn Kathir dia kata apa? Ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya melalui lisan nabinya. Jika mereka nak baca Al-Quran, hendaklah dia minta perlindungan daripada Allah. Perintah di sini disebut adalah sunnah. Dia sunat, bukan wajib. Tak baca a'udzubillah tak berdosa. Dia hanyalah sunat. Baik. Kemudian dia kata apabila seseorang itu dia ta'awudz, yakni dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, agar syaitan ni dia tidak ganggu bacaan tersebut sehingga sukar untuk kita nak tadabbur. Maksudnya bacaan tu kosong. Walaupun kita tahu makna Fatihah,
kita baca Fatihah tu pun tak masuk, dia kosong. Sudahlah baca Fatihah tu dalam solat tak pun kosong. Kita disuruh 17 kali minta hidayah pada Allah, tapi kita tak pernah rasa pun kita minta 17 kali hidayah pada Allah. Kosong. Sebab kita, macam saya sebut tadi Fatihah ni kita dah hafal 30 tahun dah, boleh baca di luar sedak ni. Jadi kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, rasa tak ada apa-apa, sedangkan kita minta ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Baik, begitu juga di luar salat, apabila kita nak baca Quran, dia kata apa nama yang Ibnu Kathir sebut tadi ni, kita baca tu tujuannya adalah untuk syaitan dia tak ganggu, sehingga kita hilang fokus, kita tak mampu untuk nak memahami dan bertadabbur dengan ayat tersebut. Minta perlindungan, sehingga Quran yang kita baca tu rasa kosong. Sebab tu kita orang Melayu ni kita tak faham. Jadi bila baca Quran, dia nak tadabbur, dia nak kena tengok juga makna dan tafsir Al-Quran. Kadang-kadang orang bulan Ramadan tu dia kira nak perhabis ya Al-Quran, tapi dia lupa untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Dah baca dah, kemudian dia tak tengok terjemahan, tak tengok tafsiran. Hatta tempat-tempat lain orang duk sampai kadang hafal bacaan Yasin, tapi tak tahu apa suruhan dalam Yasin, larangan dalam Yasin, apa kisah yang ada dalam Yasin, tapi hafal. Orang Melayu kat Malaysia kan, hafal tapi tak tahu Allah suruh apa dalam surah Yasin tu, Allah larang apa, kisah apa yang Allah cerita, nak bagi iktibar pada kita kan. Kat Perlis ni mungkin orang Perlis baca Al-Kahfi kan, apa iktibar yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Kahfi, apa suruhan, apa larangan. So kalau kita tak bertadabbur, bacaan tu dia akan jadi kosong. Jadi kita syorkan supaya setiap kali membaca Al-Quran ni dia perlu ada untuk orang kita lah yang tak faham makna ni, dia perlu tengok sikit supaya benda tu lekat. Nanti bila dah lekat, kita baca Al-Kahfi tu, kita dah ada dalam otak kita ni apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita ada rasa tadabbur dia kan. Kita baca tu kita tahu hak ni makna dia lebih kurang macam ni untuk orang kita tak faham bahasa Arab kan. Baik, bagi orang Arab mereka memang faham. Sebab tu kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram tu baca kadang menangis sebab dia faham makna. Dia baca tu dia menangis. Kalau kita boleh makna sikit-sikit, kalau kita pergi sana dengan kita dengar sebahagian imam kita ni, dia lain tau. Dia lain. Sebab mereka ni faham, maknanya mereka baca tu ikut intonasi. Ayat tu ayat seruan, ayat perintah, ayat sedih, ayat nak bagi intibah. Ni kira perbuatan syaitan, dia beza tinggi, nada rendah dia. Baik, jadi gitulah kalau kita baca Quran. Bagi kita yang bukan orang yang faham bahasa Arab ni, cuba tengok, mudah-mudahan makna-makna tu dia masuk. Kalau tidak, kita akan baca kosong dan syaitan dia mudah untuk dia nak ganggu kita. Baik. Kemudian dari Abu La'la bahawa Uthman bin Abil As dia datang, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan ni dia ganggu salat dan bacaanku dan dia menggoda aku. Rasulullah kemudian bersabda, dzaka syaitanu yuqalu lahu khinzibun fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu watfil ala yasarika thalathan qal fa fa'altu dhalik
fa'adhhabahu Allahu anni. Nabi kata, sebab dia kata syaitan ganggu dia. Dia salat, syaitan ganggu dia. Nabi kata yang tu, sebab dia sebut, dia tak sebut syaitan lah. Dia kata salat dia tu terganggu. Nabi, zaka syaitan, yang tu syaitan. Nabi sebut yang kamu rasa terganggu tadi ni, yang tu syaitan. Yang disebut dengan nama dia khinzib. Kalau kamu rasa diganggu, minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan tersebut, kemudian ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Uthman kemudian dia buat begitu, kemudian dia kata lantas Allah mengusir syaitan tu daripadanya. So ludah yang dimaksudkan ni ludah ringan. Dia macam sikit lah, dengan syarat tidak mengganggu orang. Dia bukan ludah yang keluar air liur ni, kan, dia sikit je. Yang tu yang Nabi ajak tapi jarang orang kita buat macam tu kan. Kalau buat pun kita akan nampak dia pelik. Sedangkan ini adalah antara yang Nabi telah ajar apabila kita diganggu dalam salat kita. Maksudnya ganggu ni kira sampai teruk lah, maka Nabi ajar begitu, minta perlindungan daripada kepada Allah pada syaitan, dan ludah 3 kali ke kiri. Kemudian begitu juga hadis pada Aisyah, dia tanya pada Rasulullah mengenai duk toleh tengok kiri kanan ni. Nabi jawab, Nabi kata huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salati ahadikum. Itu adalah sesuatu yang syaitan dia nak bagi bahasa apa yang sesuai yang saya nak sebut. Ikhtilas ni macam curi lah. Curi dalam salat, sehingga kita lost, kita akan duk kita tengok kiri kanan. Jadi hadis Bukhari. Kemudian begitu juga hadis Abu Sa'id, dia kata Nabi bersabda, idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, kalau ada seorang yang melewati di hadapan salah seorang daripada kalian yang sedang salat, dia lalu depan, kemudian Nabi kata cegahlah dia. Maksudnya halang dia, jangan bagi dia lalu depan kita. Kita tengah salat, dia nak lalu depan, kita boleh halang dia. Dibenarkan untuk halang dia. Jangan bagi dia lalu depan. Kita halang dia, dia salam pula kita. Salam pula kita. Dan kalau dia berkeras nak lalu, Nabi kata cegah lagi, jangan bagi. Dan hadis ni, ayat ni Nabi sebut fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu, kan. Kalau kira nak terjemah ni, kalau kira dia masih enggan juga, kira yuqatilhu ni macam kira bunuh dia. Namun para ulama di dalam mentafsirkan hadis ni yang kata perkataan ini bukanlah maksud nak bunuh, tapi cegah dia tu, halang dia dengan lebih keras. Maksudnya kita halang dia nak keras juga, kita boleh tolak lagi. Dia nak keras, tolak lagi, boleh, sehingga keras begitu. Sebab Nabi kata fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia ni syaitan. Nabi tak bagi lalu depan orang yang sedang salat. Kita bagi laluan pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الصلاة La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح La hawla wa la quwwata. حي على الفلاح La hawla. الله أكبر الله أكبر Akbar Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Hadis yang lain. duduk di banyak jadi Salat